Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan Pengerusi, pertama sekali saya ucapkan tahniah kerana bila saya merujuk kepada dokumen yang dibekalkan kepada kita, saya melihat peruntukan untuk Kementerian Pembangunan Hal Ehwal Ekonomi ini menunjukkan perbelanjaan untuk pembangunan jauh besar dari segi nisbahnya jika dibandingkan dengan perbelanjaan untuk pengurusan. Sebagaimana yang saya sebut dalam perbahasan belanjawan, ia seharusnya selaras dengan kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-11 yang objektif umumnya adalah untuk mengecilkan jurang pembangunan antara negeri dan juga kawasan serta mengecilkan jurang kekayaan antara yang kaya dan juga miskin. Dan saya harap ia juga dapat membantu untuk memenuhi keperluan penyelesaian untuk dasar fiskal kita yang baru. Kerana sudah tentulah sesuai dengan namanya, kementerian ini bertanggungjawab untuk merancakkan pertumbuhan. Kerana tanpa pertumbuhan, pastilah sukar untuk kita bercakap tentang agenda mengecilkan jurang kemiskinan tadi. Saya nak merujuk kepada pertama sekali perbelanjaan dalam perbelanjaan mengurus untuk perkara 010000 untuk pengurusan kementerian dalam perincian butiran 010300, itu dasar dan perhubungan antarabangsa, yang mana tidak ada anggaran peruntukan ini pada tahun 2018, tetapi lebih RM1 juta diperuntukkan pada kali ini. Ini juga mungkin terkait dengan perkara 030000 itu program khusus di mana di bawah perincian 030100 ini bertugas di luar negara. Kalau boleh minta kementerian menjelaskan apakah jenis kegiatan dan bagaimanakah ia berbeza dengan peruntukan kepada kementerian luar negeri. Adakah penyelarasan dibuat antara dua kementerian ini bagi mengelak pertindihan kerja? Yang kedua ialah perkara paling banyak tu perancangan pembangunan sosioekonomi 020000. Itu jumlah untuk 020100 perancangan ekonomi meningkat tinggi lebih daripada 10 juta. Saya ingin bertanya, selain daripada keputusan meneruskan beberapa projek telah diluluskan oleh pentadbiran lama, apakah perancangan ekonomi yang baru untuk negeri-negeri yang ketinggalan, khususnya seperti negeri Perlis? Seterusnya iaitu Jabatan Perangkaan Malaysia. Saya nak menyentuh tentang kajian kemiskinan pelbagai dimensi. Sejauh manakah data-data ini dimanfaatkan oleh setiap kementerian? Dalam penggulungan kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-11 yang lalu, saya ingat Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar ada menyebut sekitar 25 daerah yang akan diberi tumpuan oleh kementerian tersebut, di mana tidak ada satu pun dalam kawasan ini melibatkan negeri Perlis. Sedangkan kalau ikut daripada data yang lama, negeri Perlis ini adalah antara negeri termiskin dalam koridor utara. Saya bimbang bila kita bercakap tentang kemiskinan, kita masih lagi bergantung kepada garis kemiskinan berasaskan pendapatan. Jadi saya harap daripada tinjauan ataupun kajian yang dibuat oleh Jabatan Pembangunan, Jabatan Perangkaan ini akan membantu untuk meletakkan data ni sesuai dengan tujuan yang kita katakan kajian kemiskinan pelbagai multidimensi ataupun pelbagai dimensi. Kalau kita masih hanya mengemukakan data berasaskan pendapatan, garis kemiskinan berasaskan pendapatan, maka mungkin kita tersilap dalam kita menilai kawasan-kawasan mana yang patut menerima bantuan. Saya bagi contoh, misalnya negeri Perlis ni, kita ni boleh katakan sebagai kawasan bercampur. Ada, kalau macam kawasan saya sendiri Kanga, kita kawasan bandar, separa bandar dan juga kampung. Jadi kalau kita ambil garis kemiskinan berasaskan pendapatan saja, kita sebenarnya mungkin tercicir banyak kawasan kampung yang masih lagi tertinggal. Seterusnya dalam perkara 00102, 00104, 00108, 00121, saya cuba rangkumkan sekali kerana saya terkejut. Dalam pentadbiran lalu tidak ada perbandingan sebenar dalam penyusunan semula masyarakat, meskipun objektif rancangan Malaysia ke-11 yang mereka gubal ataupun mereka kemukakan menyebut tentang jurang ekonomi. Jadi bila tidak ada peruntukan dalam pentadbiran lalu, saya hairan bagaimanakah mereka berusaha untuk mengecilkan atau mencapai objektif rancangan Malaysia ke-11 ini. Jika dibanding dengan anggaran perbelanjaan 2017, ada beza ketara. Kalau dulu kalau kita kumpulkan keempat-empat kod ini, kod perbelanjaan ini, perbelanjaan lebih kurang 185 juta. Tetapi pada kali ini perbelanjaannya akan menjadi secara keseluruhan lebih kurang 650 juta untuk kali ini. Jadi saya berharap tumpuan akan benar-benar diberi kepada kawasan-kawasan ketinggalan selaras dengan rancangan yang kita dah sebut ataupun kita bahaskan sebelum ini dalam rancangan Malaysia ke-11. Jadi barulah kita tidak sia-siakan masa kita berbahas panjang sebelum ini untuk rancangan yang di peringkat kesederhana. Seterusnya kenaikan besar perkara 93500 untuk projek khas juga mungkin boleh dikaitkan dengan tujuan yang sama, sebab ini perbelanjaan yang cukup besar yang saya fikir boleh diselaraskan dengan kod, 44 kod tadi. Seterusnya perkara 00117 pembangunan kampung nelayan.
Untuk makluman Dewan, perkampungan nelayan di Perlis ni bolehlah dianggap sebagai perkampungan terawal seperti kebanyakan perkampungan nelayan di tempat lain. Biasalah, orang dulu kalau kita belajar dari segi sejarah pun memang perkampungan awal diwujudkan berdekatan dengan sungai-sungai, sama ada untuk mencari rezeki ataupun dekat sebagai mod pengangkutan. Cuma di Perlis ni banyak kes kebakaran berlaku sejak beberapa tahun ini menyebabkan nelayan-nelayan ni ataupun orang kata keluarga mereka terkontang-kanting tidak mendapat pembelaan sewajarnya. Ini kerana kebanyakan yang tinggal di perkampungan nelayan ni, tanah yang mereka tinggal ni bukan tanah milik mereka. Ini dah jadi satu result kepada Jabatan Air dan Saliran. Dan dalam kes di Perlis ni, bila rumah terbakar, kita dalam keadaan rakyat susah nak cari tempat tinggal sementara. Apa yang berlaku di Perlis ialah kerajaan negeri datang hanya tarikkan rentang, kita mengatakan tanah ini milik Perbadanan Menteri Besar. Jadi ia sedikit sebanyak mengecewakanlah penduduk di sana, dan ini sudah tentulah kata tidak ada jaminan kepada ratusan malah ribuan lagi orang yang masih tinggal di sana. Walaupun ada di kalangan nelayan ini yang berjaya, ramai lagi yang masih sangat dhaif. Ramai terutamanya wanita yang di kampung-kampung ni, bila saya masuk ke perkampungan nelayan ni, ramai yang cuba berusaha sendiri buat kuih tradisional ataupun menggunakan hasil-hasil tangkapan ini untuk menghasilkan pelbagai produk makanan, tetapi tidak ada cukup bantuan ekonomi untuk mereka berkembang. Bayangkan macam Kuala Perlis ni bukanlah kata satu kawasan yang baru, yang lama, tapi kalau kita pergi ke Kuala Perlis, produk-produk yang menghasilkan ekonomi kecil dan sederhana ni masih jauh ketinggalan berbanding dengan kawasan-kawasan yang dekat dengan kata dekat dengan laut lah. Baik Langkawi, baik Pulau Pangkor, baik Pulau Tioman, Kuala Perlis ni jauh bagi saya masih ketinggalan, dan ini perlu dilihat. Untuk perkara 70109, saya terkejut kerana perbelanjaan sebenar 2017 dan anggaran dipinda pada tahun 2018 menunjukkan Perbadanan Kemajuan Negeri Perlis menerima kosong peruntukan ataupun tidak ada peruntukan. Jadi saya berterima kasih kerana untuk tahun hadapan dinyatakan di dalam dokumen ini peruntukan akan diberi sebanyak lebih kurang 810,000, walaupun tak cukup banyak ataupun tidak sampai sejuta pun, tapi ia tentulah lebih baik daripada tidak ada langsung. Saya berharap satu arahan boleh dibuat oleh Kementerian untuk Perbadanan memaklumkan kepada ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun mengenai projek yang dilakukan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri ini. Ini kerana kita tidak mahu bila peruntukan ini diberikan untuk tujuan pembangunan, tetapi kita tidak nampak hasil pembangunan tersebutlah. Dan juga yang terakhir, saya nak sebut tentang Halal Industry Development Corporation di Perlis. Kalau dalam pentadbiran lalu memang ada disebut untuk kalau di kawasan Lembah Cuping yang banyak kali saya bangkitkan di sini, bercakap tentang memajukan Lembah Cuping ini sebagai sebuah hub halal. Jadi saya berharap, sebab ini juga akan ada kaitan dengan program kerjasama serantau MTGT juga di kawasan yang sama, saya berharap selain daripada kita meneruskan apa yang baik dilakukan oleh pentadbiran lama, kita juga mestilah menggandakan potensi kawasan ini. Jadi untuk Perlis, kita berharap ada perkara baru akan diumumkan oleh kementerian dari segi projek, kerana ada projek-projek yang tidak disebut secara jelas, macam projek khas itu tidak disebut secara jelas apakah jenis projek yang akan dijalankan. Jadi sehingga itu, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengerusi atas ruang perbahasan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.